pedang itu akan dikibarkan, ataupun pedang itu akan dikibarkan sepanjang perang untuk memberikan semangat. Maksudnya yang pegang panji ni, subhanallah, dia perlu berjuang habis-habisan untuk memastikan bahawasanya bendera ini tidak jatuh ke tanah. Subhanallah. Sebab itu orang yang terpilih dan orang yang dipilih untuk memegang kan panji itu bendera perang ini adalah orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar nekat, orang benar-benar berani untuk memegang panji perang ini. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, sungguh bendera ini akan aku berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan membebaskan melalui kedua tangannya. Maksud Allah akan berikan kemenangan. Umar lalu berkata, saya tidak menginginkan kepimpinan melainkan pada hari itu. Kemudian saya bersikap untuk menonjolkan diri pada Nabi SAW dengan harapan agar saya dipanggil untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ni siapa? Merupakan sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Nabi. Ali bin Abi Talib juga adalah menantu Nabi, iaitu suami kepada Sayyidatina Fatimah, anak dia kesayangan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, akhirnya sebenarnya Sayyidina Umar, kita tahu seorang yang sangat berani tangkas musuh pun kalau tengok Sayyidina Umar yang pegang bendera, musuh pun gerun, musuh pun tak berani nak dekat. Dan Sayyidina Umar memang mengharapkan Rasulullah memberikan bendera itu kepadanya. Tetapi Sayyidina Umar menyebutkan, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, lalu beliau memberikan bendera tersebut padanya dan beliau bersabda, berjalanlah, jangan menoleh-noleh lagi sehingga Allah memberikan kemenangan melaluimu. Kan Allah berikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan lalu Nabi bersabda, berjalanlah dan jangan kamu menoleh lagi sehinggalah Allah memberi kemenangan melalui dirimu. Lalu Ali berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti tanpa menoleh, kemudian ia berteriak, wahai Rasulullah, sampai batas apa saya akan memerangi para manusia? Rasulullah menjawab, perangilah mereka sehingga mereka bersaksi bahawa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka bererti mereka telah menjaga darah mereka darimu dan harta mereka, melainkan dengan haknya, sedang hisab mereka itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, setelah Nabi memilih dan menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Ali, Nabi berkata, wahai Ali, berjalanlah kamu dan jangan kamu menoleh lagi sehingga Allah berikan kemenangan kepada melaluimu. Subhanallah. Lalu Sayyidina Ali berjalan tanpa menoleh. Sayyidina Umar nampak keadaan Sayyidina Ali ni. Sayyidina Umar cerita ni. Lalu Sayyidina Ali berjalan tanpa menoleh. Kemudian ia berteriak. Maksudnya dia berteriak. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampai batas apa saya akan memerangi para manusia? Turun ke perang. Sahabat-sahabat muslimat, kita kena faham, perang yang berlaku di zaman Rasulullah kan semuanya adalah kerana mempertahankan diri. Perang dicetuskan oleh para musuh dan dimulakan oleh para musuh. Mereka datang dan berhimpun dan bergabung dengan gabungan yang besar, kan, para musuh agama Allah, para musyrikin, bukan hanya daripada kota Madinah, bukan hanya daripada kota Mekah, daripada kota-kota yang jauh. Mereka bergabung dengan tujuan boleh melemahkan, boleh membunuh Nabi SAW, boleh membunuh para sahabat, boleh mematikan dakwah Islam. Jadi ketika perang Khaybar ini Nabi perintahkan, kan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun tanya, sampai batas apa aku memerangi mereka ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, sehingga, kan, mereka menyebutkan bersaksi bahawa tiada sembahan melainkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan ataupun pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, maksudnya sekiranya bila turun, kan, bila perang, bila time nak membunuh musuh Allah, kalau mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya tak boleh bunuh. Sama ada mereka itu mengucapkan kalimah itu kerana takut dibunuh oleh Sayyidina Ali ataupun takut dibunuh oleh tentera-tentera Islam yang lain, kan. Maksudnya Nabi kata, kalaulah mereka mengucap
Kan tiba-tiba bila tahap pedang tu dah nak di leher ataupun dah nak ditusuk, dia pun ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya Nabi kata sehingga batas itu kamu tidak boleh membunuh, dan sedang hisab mereka itu tergantung pada Allah. Allah yang maha menghisap perbuatan dan perkataan mereka itu. Sebab ramai sebenarnya munafik di zaman Rasulullah. Mereka ucap la ilaha illallah sebab mereka takut dibunuh. Tetapi sebenarnya hati mereka tidak beriman kepada Allah. Hati mereka mempunyai perancangan yang begitu jahat. Kan itulah para munafik yang berlaku di zaman Rasulullah. Muslimin muslimat, kita tahu antara munafik yang begitu banyak menyalahkan diri mereka, iaitu ketika peristiwa hadisul ifki, kan, peristiwa fitnah terhadap ibunda kita, isteri yang Nabi sangat cintai, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah di fitnah melakukan hubungan keji, kan, di fitnah melakukan maksiat, kan, melakukan hubungan terlarang zina dengan seorang sahabat Nabi ahli Badar, seorang sahabat Nabi yang beriman yang soleh yang bernama Safwan. Itu bukan tuduhan yang biasa, tuduhan yang sangat berat. Dan disusuli ibunda kita itu Nabi SAW tak bertemu selama beberapa dikatakan lebih kurang sebulan ke 2 bulan macam tu. InsyaAllah besok kita akan ceritakan tentang peristiwa fitnah yang berat yang dia telah diapi-apikan, yang telah dicetuskan oleh para munafik, kan, orang-orang munafik yang hidup di sekeliling umat Islam. Mereka ni zahirnya nampak solat, zahirnya menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah, tetapi sebenarnya mereka mempunyai perencana menjadikan kerosakan itu daripada dalaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang kita nak masuk bab yang ke-11, iaitu bab bersungguh-sungguh, iaitu mujahadah. Alhamdulillah kita dah habis dah bab yang ke-10. InsyaAllah ada lebih kurang 10 minit kita nak masuk bab yang ke-11, iaitu tajuk apa? Boleh tuliskan tajuk bab mujahadah. InsyaAllah nanti kita akan beri lagi semangat kepada para wanita sekalian. Boleh tulis tajuk yang ke-11 adalah tajuk mujahadah, iaitu tajuk daripada perkataan jahadah, iaitu bersungguh. Dan daripada terbitan ini jugalah perkataan jihad, kan, jihad, jahadah, mujahadah, itu semua daripada root word yang sama, daripada kata akar yang sama, jahadah, iaitu bersungguh, kan. Jihad maksudnya melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mujahadah juga bersungguh-sungguh. Mujahadah maksud orang yang bersungguh-sungguh. Okey, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, walazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Ankabut ayat 69. Surah Al-Ankabut ayat ke-69. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ayat ini sangat ada kaitan, sangat berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ini adalah satu khabar gembira kepada kita. Dengarkanlah muslimin muslimat. Bukan sepanjang malam. Dengarkanlah sepanjang malamku berdoa. Bukan dengarkanlah tu ya. Subhanallah. Ini dengarkanlah. Bila sebut dengarkanlah je, terbayang lagu tu kan. Dengarkanlah sepanjang malamku berdoa. Lagi sambungan dia apa? Subhanallah. Tapi saya nak sebut ni, Masya Allah, dengarkanlah firman Allah ini sebagai satu bentuk pujukan kepada hati kita sekarang. Apa dia? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad, orang yang berjuang untuk mencari redha kami, orang yang berjuang untuk mencari redha kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta
orang-orang yang membuat kebaikan. Allah berserta orang-orang yang membuat kebaikan. Mujahadah merupakan wazan mufa'alah dari akar kata al-jahdu, kerana manusia memerangi hawa nafsunya dengan mengarahkan nafsunya pada hal-hal yang bermanfaat, sedangkan nafsunya memeranginya dengan menuju pada kebalikan ataupun perkara yang bertentangan. Sebagian ulama berkata, memerangi nafsu merupakan jihad terbesar, sedangkan memerangi musuh merupakan jihad kecil. Muslimin muslimat, alim ulama menyebutkan jihad terbesar kita ataupun perjuangan terbesar kita adalah perjuangan memerangi hawa nafsu kita. Nafsu kita suka apa? Kita malas, kita jadi lemah semangat, kita jadi putus asa. Nafsu suruh kita ikut hawa nafsu amarah. Nafsu kita suruh kita ikut hawa nafsu dendam. Nafsu kita suruh, nafsu kita semua. Nafsu kita memang menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Subhanallah, itulah sebenarnya antara mujahadah ataupun jihad kita. Yang mana Allah berfirman, mereka yang berjihad kan untuk mencari redha Allah, mereka yang berjihad untuk memerangi hawa nafsunya, berjihad untuk berperang dan memerangi bisikan-bisikan syaitan, berjihad untuk memerangi bisikan ataupun kata-kata manusia yang melemahkan kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mujahadah, berperang kan, berjuang. Muslimin muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ia merupakan hadis yang sahih. Ni saya nak sebut kepada wanita ni kan, bagi lelaki dia ada kaedah dan caranya untuk dapat redha Allah. Dia perlu jadi suami yang bertanggungjawab, suami yang peka dengan keperluan-keperluan keluarga. Peka keperluan keluarga ni bukan keperluan zahir saja, bukan keperluan dari sudut fizikal, keperluan rohani keluarga, keperluan emosi keluarga, keperluan mental keluarga. Ini tanggungjawab suami ni. Tapi saya nak sebut pasal isteri. Ini daripada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya para wanita, kan, ni sebagai wanita, jangan sedih pula yang belum ada suami. Kan ustazah ni cakap pasal yang ada suami, saya belum kahwin. Sedihlah ustazah, saya bukan masuk dalam golongan yang nak disebut dalam hadis tu. Doalah, doa sungguh-sungguh. Buat solat hajat, doa. Kan, nak berkahwin, nak ada suami, nak berbakti pada suami, nak dapat pahala daripada melalui jalan suami. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya bacakan dulu hadis ni. Ada umur 50 ustazah, saya belum kahwin, nampak gaya tak ada harapan. Umur 60 dah saya ni ustazah, saya dah redha dah ustazah. InsyaAllah Allah akan berikan suami yang saleh di syurga, saya kata. Jadi muslimin muslimat, kalau tak dapat melalui jalan suami, insya-Allah kita jadikanlah hadis ini motivasi melalui jalan yang lain, kan, jalan dengan ibu bapa ataupun yang lain-lain. Okey, dengar ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wanita, ini mafhum daripada hadis, sebab saya bimbang takut tersilap susunan ayat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa, iaitu seorang wanita yang menggembirakan hati suaminya, maksudnya dia adalah seorang isteri yang mana apabila hadis Nabi ni begini, sesungguhnya bagi seorang wanita yang apabila suami memandangnya lalu suaminya gembira, menyejukkan hati suaminya. Maksudnya dia adalah isteri yang menyejukkan hati suami, yang menggembirakan hati suami, maka dan dia mendapat redha suaminya, maka Nabi kata maka syurgalah baginya. Masya Allah, Nabi SAW bersabda, syurgalah bagi seorang wanita yang apabila suaminya memandangnya rasa bahagia, rasa gembira, sejuk mata memandang, sejuk hati memandang, dan suaminya redha terhadapnya, maka Nabi kata syurgalah baginya. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ada baca satu kisah, saya tak tahulah kisah ini kisah benar atau tidak. Dan kisah ni saya baca semalam satu kisah, dan kisah ni menangis jugalah saya baca. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya baca kisah ni dah lama dah viral, lepas tu viral balik, senyap, lepas tu viral balik. Tapi dalam pengalaman cerita saya ataupun pengalaman saya handle masalah rumah tangga, saya jumpa banyak kisah ni. Kisah macam ni sama, ada juga berbeza, tapi versi lebih kurang. Saya percaya kisah yang dituliskan ni ada daripada kisah benar.
Kisah yang bertajuk Jika Tidak Mahu Pulangkanlah. Jika tak mahu pulangkanlah baik-baik. Jika tak mahu pulangkanlah baik-baik. Masya Allah. Kisah seorang wanita yang ada anak 4 orang. Tak ingat saya 4 orang. Anak yang masih kecil-kecil. Subhanallah. Suami ni suami yang kasar. Suami yang pemarah kan. Pendek cerita, macam itulah ya situasinya. Isteri ni cuba untuk jadi isteri yang terbaik, layan suami dengan baik. Versinya adalah, kita ni kalau jadi isteri yang baik, isteri yang berusaha, susah payah, lepas tu suami hargai seronok kan. Maksudnya seronok, gembira. Suami kadang hargai tu bukan dengan membalas, dengan buat sesuatu, dengan urun. Cukuplah dengan kata-kata yang terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Ucapan terima kasih. Terima kasih awak layan saya dengan baik. Terima kasih awak susah payah urus anak-anak. Terima kasih buat yang terbaik. Terima kasih awak layan keluarga saya dengan baik. Terima kasih layan kawan-kawan saya dengan baik. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Itu pun dah cukup besar. Dah cukup baik dah, wahai para lelaki sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan? Tetapi kadang-kadang Allah uji. Wanita ni diuji begitulah. Subhanallah. Wanita ni diuji begitu. Kisah ni, wanita ni diuji suaminya tidak menghargainya. Tapi dia teruskan. Kan, jaga anak baik-baik, sekian-sekian. Kan, ada satu hari, subhanallah. Ada satu hari, anaknya kan, subhanallah, menjadi-jadi dah. Maksudnya suami ni semakin lama semakin mengikut hawa nafsu. Semakin marah, semakin kurang tolak ansur, semakin tidak mengendahkan keluarga. Lepas tu satu hari anaknya bergaduh masa makan. Anaknya bergaduh masa makan. Biasalah anaknya 4 orang masih kecil-kecil. Lalu dia pun hempukkan kepala anak ni sama anak. Maksudnya dia hempukkan. Anak tu pun nangis. Lepas tu macam-macam lah. Satu hari dia nak pergi, suami nak pergi kursus. Dia nak ikut suami dia. Bang, saya nak ikut, boleh lah. Saya bawa anak-anak. Alah, menyusahkan je, serabut je budak-budak ni. Saya hantar awak pergi kampung. Isteri ni suri rumah. Dia pun hantar kan pergi ke kampung. Macam tu lah. Lepas tu satu hari ceritanya macam-macam lah. Saya menangis baca kisah ni. Lepas tu satu hari entah macam mana anak ni buat bising, anak ni buat perangai rumah sepa-sepa. Sebelum tu dah banyak dah perkataan-perkataan yang keras keluar daripada mulut suami. Banyak dah perkataan-perkataan yang kasar. Suami ni tinggikan suara, suami ni marah-marah, suami ni sebut perkataan yang tak baik pada anak-anak, isteri ni makan hati. Sampailah satu hari, Masya Allah, kan waktu pagi tengah makan, lepas tu sekian-sekian, isteri ni dah masak apa semua. Tengah makan, apa yang berlaku saya tak ingat dah apa yang berlaku. Lepas tu suami ni cakap, kamu semua ni menyusahkan hidup aku je. Lebih baik kau ni tak ada. Lebih baik kau semua ni tak ada daripada ada buat serabut je. Lepas tu isteri ni bila dengar suami cakap macam tu, isteri ni pun bawa anak-anak masuk dalam kereta nak hantar anak-anak ke sekolah. Anak ni tak sempat menyentuh makanan yang disediakan oleh si isteri. Kan isteri ni dah kecil hati, dah terasa hati. Sebab memang isterinya pun uruskan anak ke sekolah, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, macam tu. Tapi bila suami tu dah keluar ayat, korang ni menyusahkan hidup aku je, lebih baik korang ni tak ada. Suami sebut macam tu. Isteri ni tengah mengandung pula. Tak siap sayang, isteri ni mengandung anak keempat kot. Dah sarat juga mengandung kan. Lepas tu isteri ni bawa anak-anak masuk dalam kereta nak hantar anak ke sekolah. Tanpa anak-anak ni sempat menyentuh makanan. Dan takdir Allah, aksiden dan isteri wanita ini mati meninggal dunia bersama dengan 4 orang anak. 3 orang anak kecil yang dah bersekolah kan, yang dah bersekolah, 3 orang anak dan seorang anak dalam kandungan. Pergi hantar. Mungkin ada yang berporangan je kot sekolah, yang lain tu bawa sekali lah. Jadi isterinya dengan 4 orang anak termasuk dalam kandungan meninggal dunia. Subhanallah, muslimin muslimat. Sejak daripada tu si suami menyesali apa yang dilakukan, tetapi penyesalannya tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku. Dia hidup dalam penyesalan. Muslimin muslimat, saya jumpa ramai orang yang begini, yang hidup dalam penyesalan. Dulu saya kerja perundikan rumah tangga. Ramai lelaki kan datang dengan menyesali. Saya menyesal Ustazah, sekarang saya nak buat apa yang sepatutnya saya buat.
Saya nak beri bahagia tapi isteri saya dah meninggal dunia. Saya nak beri penghargaan tapi isteri saya dah tak ada. Saya nak panggil dia dengan panggilan yang dia suka tapi isteri saya dah tak ada. Subhanallah, muslimin muslimat. Itu yang saya nak sebut. Tajuk kita ni bab mujahadah jihad. Kan, mujahadah kita melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni nak suruh kita buat apa yang kita nak buat. Apa yang kita fikir. Apa yang kita rasa. Ikut. Padahalnya hati kita, hati nurani kita ni ada berbisik. Bisik suruh buat baik. Bisik suruh maafkan. Bisik suruh berlembut. Bisik suruh jadi penyayang dan sebagainya. Saya cakap pada diri saya ni, hati kita ni bisik suruh buat begini-begini. Tetapi kadang-kadang dendam, amarah, geram, benci dan semuanya itu telah menjadikan hati kita keras. Kan, susah kita nak maafkan. Kita simpan. Kan, ada orang kata, Ustazah, saya boleh maafkan semua orang kecuali seorang ni saya tak boleh maaf sebab apa yang dia buat teruk sangat. Saya kata maafkanlah. Maafkan bukan untuk orang tu, tapi untuk diri sendiri. Sebab melalui jalan kita memberi maaf, pahala sangat besar. Pahala kita beri maaf itu pahala sangat besar. Jadi para wanita sekalian, teruskan buat kebaikan. Teruskan jadi isteri yang baik. Walaupun tidak dihargai, walaupun tidak diberikan, tidak dapat apa yang kita harap, tidak dapat apa yang kita impikan. Walaupun kita tak dapat jadi penyejuk hati suami. Suami tetap marah, suami tetap tak puas hati, kan, dan sebagainya. Suami tetap tak nampak kebaikan, tak mengapa. Subhanallah. Kerana saat itu redha kita terletak pada redha Allah. Lagi besar, kan, ujian yang kita lalui, lagi besar redha Allah terhadap kita. Sebab masa tu beralih dah sepenuhnya redha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, muslimin muslimat. Apa kita tidak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Apa kita tidak dapat di dunia, kita akan dapat di syurga. Subhanallah, maka mana yang lebih besar, mana yang lebih agung, mana yang lebih utama, sudah tentu syurga Allah. Sudah tentu di sana. Kerana setiap pemberian di sana adalah kekal abadi selama-lamanya. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadikanlah firman Allah yang baru kita bacakan dalam tajuk yang baru bab bersungguh-sungguh mujahadah. Walladzina jahadu, orang yang berjihad untuk mencari redha kami, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama dengan orang yang membuat kebaikan. Allah bersama dengan orang buat baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Mereka yang berjihad mencari redha kami, mereka yang berjuang buat apa saja, muslimin muslimat, kita nak redha Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama dengan orang yang membuat kebaikan. Terus buat baik, muslimin muslimat. Orang buat baik, kita balas baik, itu fitrah, itu normal. Kita buat baik, orang balas baik, itu normal. Orang buat baik, kita balas kebaikan, itu normal, itu fitrah, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas kebaikan, itu luar biasa. Allahu Akbar. Orang buat tak baik pada kita, tapi kita buat baik. Orang buat tak baik pada kita, kita terus buat baik. Itu luar biasa. Itu adalah satu bentuk mujahadah, berjuang kita, muslimin muslimat. Orang maki kita, kita tak maki. Kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah dia, kerana dia telah melakukan dosa dengan memakiku. Aku sedih dengan makiannya. Aku sedih dengan kata-katanya. Aku sedih dengan perbuatannya. Tapi ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, dia saudaraku se-Islam. Ya Allah, ampunilah dia. Kasihanilah dia. Ya Allah, kasihan dia dapat akhlak yang buruk. Kasihan dia ada lidah yang menguji imannya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini luar biasa, muslimin muslimat. Mujahadah. Mujahadah. Allah berfirman surah Al-Ankabut ni, mereka yang berjihad, mereka yang berjuang untuk dapat redha Allah, kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kebenaran. Dan sungguh Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat, orang buat baik pada kita, kita balas baik, itu fitrah. Subhanallah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Subhanallah. Orang buat baik, kita balas jahat, itu adalah kejahatan. Orang buat baik pada kita, kita balas jahat. Anak buat baik pada kita, kita balas sebaliknya.
Suami buat baik pada kita, kita balas dengan sifat akhlak yang buruk dengan tidak bersyukur. Dan antara sebab ramainya wanita dicempat dalam neraka kerana sikap wanita tu tidak bersyukur dengan suaminya. Apabila suaminya melakukan keburukan lalu dia menyebut, maksudnya apabila suami buat sesuatu yang tidak baik padanya, lalu dia melupakan segala kebaikan suami. Sama jugalah ya, seorang suami bila isteri buat sesuatu yang tidak baik, lalu dia melupakan segala kebaikan. Nabi sebut itu di antara asbab kan seseorang dimasukkan ke dalam neraka, iaitu melalui pasangan ni yang dah berkahwin ni, kita pasangan ni kan. Nabi sebut di antara ciri-ciri wanita yang akan dicampakkan ke dalam neraka, iaitu apabila seorang wanita yang mana apabila suaminya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Samalah ya, menjadikan hadis ini memberi peringatan juga pada lelaki kan, jika ada sesuatu yang anda tidak suka pada isteri anda, bersabarlah, firman Allah. Maka Nabi Allah berfirman, ni firman Allah, maka bersabarlah wahai para lelaki dengan apa yang kamu tidak suka terhadap isterimu, kerana boleh jadi di sebalik tersebut mempunyai kebaikan yang begitu banyak. Muslimin muslimat, Masya Allah. Ini hadis firman Allah. Allah berfirman kan, bersabarlah terhadap apa yang kamu tidak suka terhadap isterimu, kerana di sebaliknya ada kebaikan yang begitu banyak. Muslimin muslimat, mustahil untuk kita jadi sempurna. Mesti kita ada kekurangan, mesti kita ada buat silap, mesti kita ada buat dosa dan kita buat salah. Mesti. Samalah juga dengan suami kita, mesti ada salah, mesti ada kekurangan, mesti ada kesilapan. Jangan disebabkan kekurangan, dosa yang dia lakukan, kesilapan yang dia lakukan, kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat, kebaikan-kebaikan yang masih ada. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, di antara ciri-ciri wanita dicempatkan ke dalam neraka, apabila tidak suka dengan ada bahagian suaminya, lalu dia melupakan kebaikan, maksud isteri yang kufur. Dan hadis Nabi yang kita bacakan tadi, muslimin muslimat, yang mana Nabi bersabda, maka syurgalah bagi seorang wanita yang apabila suami memandangnya, suami rasa sejuk mata memandang, suami gembira dengannya dan dia dapat redha suaminya. Nabi kata syurgalah baginya. Jadi sebaliknya pula dapat neraka. Tapi bagi suami yang tidak baik, tidak soleh, suami yang tidak beriman, suami yang macam kisah tadi tu kan, kasar dengan isteri dah buat sehabis baik, isteri jalankan tanggungjawab, bahkan dia buat sekian-sekian, dan suami selalu mengatakan dia ni bukan isteri yang boleh gembirakan dia, maka saat ini darjat isteri ini lagi tinggi. Maksud dia tidak memerlukan dah redha suami, dia direct kepada redha Allah. Faham maksud saya ya? Sebab kalau kita sebut dari satu sudut, kita kata okey, macam mana Ustazah, isteri ni dah buat sehabis baik, tapi suami ni tetap tak puas hati, tetap kutuk dia, kau ni buat aku serabut je, kau ni kalau tak ada lebih baik, kau ni sakit mata memandang, kau ni tak boleh ke jaga diri sikit kan, jaga penampilan, mata tak sedap. Ada muslimin muslimat, suami-suami macam ni. Saya pujuk, saya kata, puan, sekarang puan teruskan jadi isteri yang baik walaupun suami tak pandang. Puan terus jalankan tanggungjawab. Redha Allah paling utama sekarang kan, redha Allah paling utama. Puan cari redha Allah, darjat puan lebih tinggi, puan tak perlukan redha suami. Sekarang Allah naikkan ya. Fatimah ada kat luar, subhanallah. Begitulah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita mujahadah, orang yang mujahadah bersungguh-sungguh nak cari redha Allah akan dapat apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang membuat kebaikan. Terus buat baik walaupun orang buat jahat pada kita. Terus buat baik walaupun orang tak hargai kita. Terus buat baik walaupun kita kecewa. Terus buat baik kerana kita buat baik untuk cari redha Allah. Dan kelebihan orang yang terus buat baik dalam apa jua keadaan, Allah akan bersama dengan dia. Dan orang yang Allah bersama dengan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dia tidak akan terlantar, dia tidak akan dibiarkan. Allah sentiasa memelihara dan menjaganya di dalam jagaan Allah. Berbahagia dan beruntunglah. Berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang sebegini. Dia sentiasa mujahadah melakukan kebaikan dalam apa jua keadaan. Dan apa jua keadaan dia buat baik. Dia buat baik. Orang buat jahat dia tak balas, dia tetap buat baik. Orang kutuk dia, dia tidak balas kutukan. Orang hina dia, dia tidak hina orang.
Orang tak hargai dia, dia terus menghargai orang. Dia tak dapat kasih sayang suami, tak dapat kasih sayang ibu ayah, tak dapat kasih sayang adik-beradik, dia tetap beri kasih sayang. Dia tetap beri kasih sayang. Orang tak bagi perhatian pada dia, tak apa, dia tetap bagi perhatian. Sebab apa? Cari ni. Surah Al-Ankabut ayat 69 ni. Cari surah Al-Ankabut ayat 69. Innallaha ma'al muhsinin. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang buat baik. Mudah-mudahan saat kita mati, Allah bersama dengan kita. Kalau ada 1000 orang bersama saat kita mati, tapi Allah tidak bersama, tidak ada gunanya. Tetapi jika kita mati keseorangan pun, muslimin-muslimat, tapi Allah yang bersama dengan kita, maka kita akan mendapat panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hidup kita kalau ada 1000 orang bersama dengan kita tapi Allah tidak bersama, hidup kita tidak ada maknanya. Hidup kita tidak ada hakikat bahagia yang sebenar. Tapi kalau kita tidak ada orang bersama dengan kita, kita rasa hidup kita malang, tak ada orang sayang kita, tak ada hargai kita, kita macam ada banyak kekurangan, muslimin muslimat. Anak pun tak sayang kita contohnya. Dan apa sajalah, saya bagi gambaran ni umum ya muslimin muslimat. Tapi jika Allah ada bersama dengan kita, kita tetap buat baik pada semua orang. Muslimin muslimat, buat baik apabila orang buat baik pada kita mudah, tak teruji. Saat kita buat baik lalu orang balas baik, ataupun orang buat baik lalu kita balas baik, sebenarnya kita belum teruji kebaikan diri kita. Bilakah terujinya kebaikan? Bilakah sebenarnya terbukti kita ini orang baik atau tidak? Saat orang buat keburukan pada kita. Sebab itu Allah uji kita. Orang yang tidak hargai, orang yang menyakiti kita, orang yang berkata buruk tentang kita, orang yang fitnah kita, kita buat pengorbanan, orang tak nampak, orang tak pandang. Itu saatnya sebenarnya kita nak kenal diri kita. Kita orang baik atau tidak. Subhanallah. Sebab bila orang buat baik, kita balas baik, itu lumrah, itu normal, itu mudah. Itu normal lah, orang belanja, kita belanja balik. Orang bagi hadiah, kita balas hadiah balik. Orang ucap terima kasih, kita balas balik. Tak adalah sekian-sekian. Tetapi yang paling payah muslimin muslimat, yang menguji benarkah kita ni orang baik atau tidak, bila Allah uji, kita datangkan manusia-manusia yang tidak dijangka ni. Kan manusia kita harap begini tapi sebaliknya. Tapi kita tetap jadi orang baik. Subhanallah, apa kelebihannya? Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi, jadikan perkongsian kita pagi ini satu motivasi kita tetap buat baik. Orang nak pinjam duit, adik-beradik pinjam duit, kita pun bagi. Lepas tu adik-beradik tu pun selamba je. Halalah, kau kan banyak duit. Ya Allah, kita nak cakap apa ni sekarang ni? Kan? Kita banyak duit sebab kita usaha contohnya kan. Dia dalam malas kan, kita ni teruji kan. Okeylah bang, okeylah saya halalkan. Buatlah kerana Allah, orang buat baik kerana Allah, Allah akan bersama dengan dia. Itu contoh saja muslimin muslimat. Ada suami pun macam tu tak bertanggungjawab, ambil kan. Jadi kita pun pujuk hati kita, tak apa, kita buat kerana Allah. Allahu Akbar. Sama jugalah ya motivasi ni kepada para isteri, para suami dan sebagainya.